Simptom-simptom dia dah muncul kat hati Triaka. Okey, kalau nak tahu apa pro and con bila simptom ni dah keluar, okey, jom layan akak punya video kali ini. Assalamualaikum. Apa cerita RT3 hari ni? Okey, hari ni akan nak bercerita pasal corn bearing. Corn bearing ni apa pula masalahnya kan? Okey, kalau nak ikutkan simptom-simptom untuk motor akak dah ada simptom corn bearing ni dah nak rosak. Tetapi sebelum akak nak teruskan, akak nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah subscribe channel akak. Dan tak lupa juga akak doakan semoga semua urusan anda semua dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik. Okey, sekarang ni kita cerita pasal corn bearing. Corn bearing akak ni adalah corn bearing dekat handle. Dia dah start simptom-simptom dia dah terasa ketat. Sebelum akak nak cerita pasal jentera RT3 akak, okey, sebenarnya lebih kurang dalam 2-3 bulan yang lepas memang agak menjadi satu topik di dalam perbualan RT3 community pasal corn bearing. Corn bearing ni ramai yang dah kena bila dia dah start rosak. Sebenarnya dia rosak tu bukanlah daripada mula yang kita beli tu. Maksudnya apabila kita dah pakai dan dia akan ada simptom sikit-sikit. Lama-lama kita kena tukarlah corn bearing ni. Jadi sebenarnya akak dah standby awal-awal lagi corn bearing ni sebelum ada tanda-tanda rosak. Harga corn bearing ni lebih kurang dalam RM55 tak campur pemasangan. Tapi korang kena tahu jentera korang ni adalah generasi yang pertama ataupun generasi yang kedua. Kalau generasi pertama dia corn bearing dia lain, kalau generasi kedua corn bearing dia lain. Okey, macam mana kita nak tahu jentera kita ni corn bearing dia apa? Kita kena tengok dekat kita punya geran yang kalau nombor chassis yang bahagian ujung sekali tu, kalau sekiranya nombor dia 750 dan ke bawah, kita adalah di dalam generasi yang pertama, dan sekiranya 751 dan ke atas, kita adalah generasi yang kedua. Untuk generasi yang pertama, kita boleh pakai daripada corn bearing apa-apa saja, janji dia bersesuaian dengan RT3. Tetapi kalau generasi yang kedua, memang dia kena pakai ori corn bearing untuk RT3 sahaja. Macam akak generasi yang pertama, hari tu akak standby gunakan corn bearing Extreme 150. Okey, yang ni memang boleh pakai lah untuk RT3. Sekarang ni kita berbalik kepada jentera RT3 akak. Bagaimana mula akak dapat kesan simptom-simptom corn bearing ni kita rasa ketat. Okey, pada mulanya memang kita akan rasa macam dekat handle tu dia macam kita nak pusing ke kiri dan ke kanan tu agak susah sikit. Terutama semasa kita dalam keadaan yang jam atau dalam keadaan jentera RT3 kita ni dalam pergerakan yang slow, dan kita akan rasa dia macam berat dan ketat. Tu dah orang kata dah simptom-simptom dia tu lah dah start dah orang kata. Lepas tu bagaimana kita nak check betul ke tak? Okey, yang pertama sekali kita boleh buat double stand, kemudian kita tekan dekat tayar belakang tu supaya tayar depan tu naik sikit, dan kemudian kita cuba mainkan handle tu lah. Dan kat situ kita boleh nampak dia macam tersangkut ke, dia macam ketat sikit. Kita boleh nampak kat tu. Kalau kat situ tanda-tanda tu, kalau nak tukar terus pun boleh, kalau tak nak tukar pun boleh. Okey, kenapa yang akak cakap macam ni? Kita kena tengok juga tahap corn bearing kita tu dia punya kerosakan tu macam mana. Okey, sekarang ni katakanlah akak bagi tahap daripada 1 sampai ke 5. Kita tengok kita ni rasa-rasa tahap yang mana satu. Okey, kalau rasa macam dah memang dia sangat-sangat ketat dan kita tak boleh nak handle dia lagi, maksudnya kita nak corner ke kiri ke kanan tak boleh, itu maknanya kita dah tahap yang teruk. Mungkin kita panggil tahap keempat dan kelima. Tapi kalau untuk jentera RT3 akak ni, dia masih lagi di tahap 1 dan 2. Bermakna akak masih lagi kontrol, masih lagi boleh kontrol corn bearing, maksud handle akak tu masih lagi kontrol, masih lagi akak rasa macam selesa masa bawa. Okey, apa kata mekanik? Semasa akak servis hari tu di RZ Biker,
Okey, dia kata kalau kita punya cone bearing ni dan handle itu ketat, kalau tahap 1 dan 2, kalau kita rasa masih lagi selesa untuk bawa, kita tak perlu tukar sebenarnya cone bearing tu. Sebab apa? Pertama sekali akak tak tukar adalah sebab ketika akak nak ride jauh, terutama sekali dekat highway, jadi membuatkan handle tu lebih stabil. Okey, kecuali kalau jalan dekat-dekat, selagi akak boleh handle jalan dekat-dekat, jalan slow, ni masih lagi orang kata akak boleh lagi nak mencilok, akak boleh nak ke kiri, akak boleh nak kanan, akak rasa lagi masa selesa lagi dengan handle tu, jadi tak perlu tukar. Itu adalah kata mekanik tu. Jadi akak rasa akak masih lagi selesa dengan keadaan cone bearing akak ni, dan juga akak masa bawa highway pun akak rasa masih lagi sedap. Jadi akak ambil keputusan untuk tidak tukar lagi akak punya cone bearing, kecualilah ketika nanti satu masa nanti pasti akan kena tukar, sebab sekarang ni dia dah start ada simptom. Jadi akak kena perhatikan, kalau sekiranya tahap dia dah masuk ke 3 dan ke 4, akak rasa akak memang akan tukar. Tapi sekarang ni akak masih lagi selesa ketika akak nak buat handling tu, akak masih lagi selesa. Jadi akak masih biarkan saja dahulu. Sebab apa? Sebab ketika nak ride jauh, terutama di highway, dia masih lagi membuatkan akak ride, handle akak tu masih lagi stabil. Dengan cone bearing yang ketat ni, dia membuatkan kita handle tu stabil. Okey, jadi atas sebab itu akak masih lagi belum tukar. Jadi kesimpulan yang akak dapat buat daripada masalah cone bearing ni, dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan dia. Kelebihan untuk apabila cone bearing ni, dia akan membuatkan handle tu dia start ketat. Tetapi kelebihannya apabila kita ride di jalan highway atau ride jauh, membuatkan kita punya handle tu stabil. Tetapi keburukan apabila cone bearing ni dah start ada simptom-simptom, apabila kita jalan di waktu slow atau jalan yang jam, kita akan rasa handle berat. Bila handle berat, kita akan rasa lebih lenguh lah dekat bahagian tangan. Jadi itu adalah dia kelebihan dan kekurangan apabila cone bearing dah start ada simptom-simptom nak rosak. Jadi pilihan di tangan sendiri, kita boleh pilih sama ada kita nak tukar ataupun sebaliknya. Okeylah, akak rasa setakat ini saja untuk video kali ini. Sempena bulan kemerdekaan ini, akak ucapkan Selamat Hari Merdeka. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Oops, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.